pilihan raya kampus melahirkan pemimpin berintegriti. Untuk itu, Dewan Segala Hormatnya menyebut Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Irhamuddin untuk mengagalkan usul. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Boyang Arif, Tuan Yang di-Pertua, perwakilan kerajaan, panel pembangkang dan seterusnya, sidang hadirin, bagi dewan yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum dan salam perdebatan saya hulurkan buat anda semua. Tuan Yang di-Pertua, hari ini saya datang dengan membawakan satu usul perdebatan bahawa sesungguhnya pilihan raya kampus melahirkan pemimpin yang berintegriti. Bagi dewan yang saya kasih sekalian, baiklah Tuan Yang di-Pertua, untuk memulakan sesi perdebatan hari ini, saya memahamkan seisi bagi dewan sekalian apakah pendefinisian usul dan perjuangan kami di Kabinet Kerajaan pada hari ini. Frasa pertama yang perlu dipersetujui di dalam Dewan Perdebatan pilihan raya kampus menurut Datuk Saifuddin Abdullah Timbalan Menteri di Kementerian Pengajian Tinggi Wakil Dewan sekalian menyatakan pilihan raya kampus adalah proses pemilihan calon pemimpin mahasiswa universiti melalui proses penamaan calon, kempen, pengundian dan pengumuman ahli Majlis Perwakilan Pelajar Wakil Dewan yang saya muliakan. Namun kita perlu persetujui Tuan Yang di-Pertua, di dalam proses pilihan raya kampus ini, polisi di bawah ditetapkan oleh Hak Dewan Pelajar setiap universiti bagi dewan sekalian dan berbeza-beza mengikut universiti, dan keadaan ini menggambarkan sistem yang tidak selari bagi dewan yang saya muliakan. Selesai frasa pertama, kita beralih kepada frasa kedua bagi dewan sekalian, pemimpin berintegriti. Konsep pemimpin yang ingin kami katakan pada hari ini adalah pemimpin mahasiswa bagi dewan yang saya muliakan. Dan untuk menilai integriti bagi dewan sekalian, menurut Najib Bentun Abdul Razak, minta maaf dengan izin Tuan Yang di-Pertua, Datuk Seri Najib Bentun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, semasa ucapan beliau di persidangan Majlis Perwakilan Pelajar Kebangsaan di Putrajaya pada tahun 2009 mengatakan nilai integriti pemimpin mahasiswa adalah pemimpin yang bertanggungjawab bagi dewan sekalian. Maka untuk menilai ketanggungjawab mahasiswa ini, Tuan Yang di-Pertua, pertamanya kami melihatkan kepada usaha untuk menuntut hak pilihan raya kampus yang bersih ini bagi dewan yang saya muliakan. Dan keduanya Tuan Yang di-Pertua, kita menilai daripada aspek menuntut hak kebebasan akademik dan hak pelajar bagi dewan yang saya muliakan. Dan frasa ketiga, frasa kontroversi melahirkan ini bagi dewan yang saya muliakan, kami katakan pada hari ini, tak kala pilihan raya kampus melahirkan pemimpin mahasiswa yang berintegriti bagi dewan sekalian, tak kala pilihan raya kampus ini memberi ruang kepada mahasiswa untuk mendapat mandat bagi menyuarakan hak-hak mahasiswa ini bagi dewan yang saya muliakan. Justru Tuan Yang di-Pertua, dalam pengujian kami di Kabinet Kerajaan, pertama, saya akan berbicara mengenai aspek menuntut hak pilihan raya yang bersih bagi dewan yang saya muliakan. Kedua, Tuan Yang di-Pertua akan berbicara buat anda semua mengenai aspek menuntut hak kebebasan berakademik dan hak pelajar bagi dewan yang saya muliakan. Dan seperti biasa, Tuan Yang di-Pertua, Menteri Pengajian Tinggi ini akan menyelesaikan masalah yang bakal dikemukakan oleh perwakilan pembangkang bagi dewan yang saya muliakan. Tuan Yang di-Pertua, bagi memastikan perdebatan pada landasan yang tepat, hari ini pembangkang kena tunjukkan kalau bukan pilihan raya kampus bagi dewan sekalian, apakah alternatif ataupun mekanisme lain yang boleh melahirkan pemimpin yang berintegriti bagi dewan yang saya muliakan. Dan keduanya, bagi kena tunjukkan apakah kelemahan pilihan raya kampus ini bagi dewan sekalian sehingga tidak boleh untuk melahirkan pemimpin yang berintegriti bagi dewan yang saya muliakan. Selesai untuk gerak kerja saya yang pertama, Tuan Yang di-Pertua, Datuk Wan Zainuddin. Yang berhormat, tentang ketidakbertanggungjawaban anda ini berlaku waktu pilihan raya ataupun selepas pilihan raya. Siapa yang salah? Tuan Yang di-Pertua, untuk menilai kebertanggungjawaban pemimpin mahasiswa ini bagi dewan sekalian, kita akan menilai daripada aspek masa proses pilihan raya dan selepas pilihan raya bagi dewan sekalian. Tuan Yang di-Pertua menjawab persoalan mereka. Baiklah hadirin sekalian, dalam hujah saya yang pertama pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua, saya akan berbicara mengenai perjuangan mahasiswa untuk menuntut hak politik yang bersih, iaitu pilihan raya kampus yang bersih bagi dewan yang saya muliakan. Isu pertama, Tuan Yang di-Pertua, mengenai isu pilihan raya di Universiti Putra Malaysia
pada tahun 2011 bagi Dewan sekalian, yang di mana pada mulanya Tuan Yang di-Pertua kemenangan pilihan raya kampus ini dimenangi oleh pro mahasiswa bagi Dewan yang saya muliakan. Namun disebabkan alasan yang tidak jelas dan tidak benar bagi Dewan sekalian, Had Ehwal Pelajar Universiti Putra Malaysia ini telah menafikan hak kemenangan pro mahasiswa di Universiti Putra Malaysia ini bagi Dewan yang saya muliakan. Namun Tuan Yang di-Pertua, kita melihat nilai kebertanggungjawaban pemimpin mahasiswa ini untuk mengangkat nilai integriti bagi Dewan sekalian di bawah pimpinan pro mahasiswa Muhammad Luqman Al-Hakim. Tuan Yang di-Pertua telah menuntut perubahan ini di bahagian hak ehwal pelajar bagi Dewan yang saya muliakan dan mendapat sokongan lebih daripada 1,000 pelajar di Universiti Putra Malaysia bagi Dewan sekalian. Keadaan ini melihatkan di mana mereka mendapat mandat untuk menyuarakan hak mereka bagi mendapatkan pilihan raya kampus yang bersih bagi Dewan yang saya muliakan. Dan kita lihatkan Tuan Yang di-Pertua, keadaan ini tidak wujud kalau tiadanya pilihan raya kampus bagi Dewan sekalian, maka membuktikan pilihan raya kampus ini memberi mandat kepada mereka untuk menyuarakan hak mereka yang memang kebajikan pelajar bagi Dewan sekalian. Itulah pemimpin mahasiswa yang berintegriti Tuan Yang di-Pertua. Datuk Adib. Datuk, untuk kesalahan anda, pertama itu bukan ketika pilihan kampus berlaku, itu selepas pilihan kampus berlaku. Dan pertama, yang kedua, tuntutan hak ini bukan lagi pasal pembentukan manifesto, lepas ada manifesto. Tuan Yang di-Pertua, saya kira soalan daripada Datuk Adib tak ada gunanya bagi Dewan sekalian. Kerana apa? Masa itu masih lagi berlaku proses pilihan kampus bagi Dewan sekalian. Sebab apa Tuan Yang di-Pertua? Siapa yang berhak ini masih tidak jelas Tuan Yang di-Pertua. Sebab itulah tak kala HEP UPM ini menafikan hak pro mahasiswa, pro aspirasi mahasiswa tidak diangkat dengan mahasiswa punya program pelajar bagi Dewan sekalian. Masih lagi dalam proses pilihan kampus Tuan Yang di-Pertua. Keduanya mengenai isu pengundian e-voting di setengah universiti seperti Universiti Sains Islam Malaysia bagi Dewan sekalian. Tuntutan hak yang telah menolak sistem e-voting ini bagi Dewan sekalian dibawa oleh Naib Pengerusi 1 Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, iaitu Syarif Ahmad bagi Dewan sekalian, yang menyatakan sistem ini terdedah dengan unsur penyelewengan undi bagi Dewan yang saya muliakan. Dan keadaan ini disokong oleh Pusat Teknologi Maklumat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sendiri bagi Dewan yang saya muliakan. Kita lihatkan tak kala Syarif Ahmad ini menggunakan kapasiti beliau sebagai Naib Pengerusi MPP Tuan Yang di-Pertua mengangkat hak mahasiswa bagi Dewan sekalian untuk mendapatkan pilihan raya kampus yang bersih bagi Dewan sekalian. Inilah nilai integriti pemimpin mahasiswa yang kita inginkan Tuan Yang di-Pertua. Dan kita nilai ada tiada pilihan raya kampus ini bagi Dewan sekalian, saya kira Syarif Ahmad ini tidak ada kapasiti untuk menyuarakan hak-hak pelajar ini bagi Dewan sekalian. Maka jelas menunjukkan bahawa seni pilihan raya kampus melahirkan pemimpin yang berintegriti. Mohon agar usul pada hari ini diterima. Assalamualaikum. Dijemput untuk pembangkangnya berhormat Datuk Adib Aiman untuk usul kes pembangkangan di Kabinet Pembangkang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, kerajaan yang saya sanjungi, pembangkang yang saya sayangi, sidang Dewan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua. Datuk-datuk sekalian, pilihan raya kampus melahirkan pemimpin berintegriti. Ucap pertama seorang Perdana Menteri pada Datuk Irhamuddin berkata kepada kita pembentangan konsep beliau terhadap PRK daripada Datuk Seri Abdullah. PRK ini adalah proses pemilihan calon pemimpin mahasiswa yang kedua ditetapkan oleh HEP, iaitu sistem tidak selari. Tidak ada masalah. Tapi petikan saya yang pertama itu adalah apabila proses pemilihan calon pemimpin mahasiswa ini dilakukan, maksudnya itu adalah kapasiti PRK itu. Maksudnya bila pada kapasiti PRK itu sendiri pun tidak mampu melahirkan calon berintegriti. Kerana apa? Sekadar mencalonkan dan jadi pemimpin. Itu yang pertama dan sekalian untuk anda faham. Yang kedua, pada hari ini pemimpin berintegriti di bidang kerajaan cukup mudah. Pada hari ini kita lihat apabila tuntut hak itu integriti. Apa masalah yang tuntut sekalian kita dapat lihat? Sekalian menuntut hak yang dinafikan itu terus kata integriti. Kes UPM beliau cukup mudah pada hari ini. Mereka menang pro mahasiswa. Tiba-tiba hak dinafikan kemenangan. Akhirnya mereka tuntut semula hak. Itu pemimpin berintegriti. Datuk, siapa kalah tanpa sebab pun tuntut itu hak? Itu bukan hak integriti. Tidak dalam
langsung hal-hal pemimpin diri Datuk. Kes pertama mereka terbatal. Yang akhirnya Datuk sekalian, kes mereka ini sebenarnya bermain mudah. Saya tanya kepada mereka, PRK untuk melahirkan pemimpin diri ini, saya nak tanya bila ia melahirkan? Ketika manifesto dibentangkan ke? Ketika tengah bergaduh-gaduh macam tu ke? Atau ketika selepas pilihan raya dijalankan? Dalam kes mereka ini, semua selepas pilihan raya dijalankan. Nak tuntut hak kebebasan akademik, nak tuntut hak itu, hak ini. Maksudnya jadi MPP baru boleh tuntut hak. Ketika jadi calon, mana boleh tuntut hak? Jadi calon itu boleh bakal manifesto semata-mata. Itu saya kata mereka. Kes mereka ini salah sebenarnya. Kerana apa Datuk sekalian? Untuk mengkaji pada anda sama ada PRK ini mampu melahirkan ataupun tidak, semasa proses dijalankan, semasa manifesto dibentangkan, semasa pengucapan umum diberikan, bagaimana integritas ataupun tidak melihat kepada tingkah laku para calon tersebut. Adakah beliau agresif? Adakah beliau bertentangan dengan etika? Dan itu akan tunjukkan kepada anda. Sebenarnya dalam kampus ini ada etika-etikanya. Dan kami akan tunjuk kepada anda, andai kata para calon ini terus melanggar etika PRK ini, maka ia tidak mampu, ia tidak melahirkan pemimpin berintegriti. Dan akhirnya saya akan tunjuk kepada anda, saya sendiri akan menjawab bukti mereka, mekanisme lain yang akan tunjuk kepada anda boleh mengganti PRK yang akhirnya terus melahirkan pemimpin berintegriti. Itu kes kami untuk anda, Datuk. Pertama saya tanya, masalah dalam kes Datuk Irfan menggambarkan proses sebelum keputusan diumumkan apabila mereka ingin memberontak, apabila ada orang-orang yang cuba mengubah keputusan. Dan yang kedua, kami bukan berbicara tentang yang presiden PRK ini sekadar mencalonkan, tapi bagaimana ia memberi kuasa untuk mahasiswa ini bertindak, mengangkat masalah. Datuk, pertama bila katakan pada hari ini melihat pada tindakan budak-budak UPM ini memberontak, integriti atau tidak yang pertama. Dan tuan, anda kata memberontak. Yang kedua pada hari ini melihat kata apabila sebelum dapat jadi MPP sudah ada kuasa. Mana punya garanti anda ambil ini sebenarnya jadi MPP dah ada kuasa. Lepas sekarang bertanding jadi MPP baru ada kuasa. Akhirnya Datuk sekalian, kami nak melawan kes mereka mudah. Saya akan ceritakan kepada anda apakah perkara-perkara ataupun etika-etika yang perlu dipatuhi. Yang pertama, yang kedua pada anda, saya akan cerita kepada anda apakah mekanisme cadangan kepada anda untuk anda terima bahawa ini sebenarnya yang mampu melahirkan pemimpin yang berintegriti. Pertama, kita harus faham apakah itu etika-etika. Tapi sebelum itu, saya sandarkan ada kepada anda fakta yang pertama. Dalam blog Muhammad Khalid Nordin, Datuk Khalid Nordin, laporan Exit Survey Generic Student Attributes GSA menunjukkan pencapaian mahasiswa negara ini dalam elemen moral dan etika profesional berada di tahap paling rendah, iaitu untuk perempuannya sebanyak 73.3% dan untuk lelakinya sebanyak 57.7%. Ini analisis daripada GSA oleh Datuk Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi kita yang pertama. Yang akhirnya kita dapat lihat semasa pembincangan pilihan raya kampus daripada Timbalan dan Chancellor Hal Dewan Pelajar USM mengatakan objektif pilihan raya kampus ini ada dua sahaja. Yang pertama, objektifnya adalah untuk menambahkan calon untuk bertanding. Yang kedua, sebagai media untuk menjadi pemimpin. Maka itu saya soalan daripada pertama kepada mereka. Kalau ini saja kapasiti PRK, bagaimana ia boleh melahirkan integriti para pemimpin ini yang pertama. Yang kedua, semasa persidangan wakil-wakil pelajar di PICC pilihan raya kampus, Datuk Khalid Nordin, Datuk Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, ada 3 etika yang ditekankan semasa PICC persidangan tersebut dijalankan. Pertama, tidak boleh berkumpul berbentuk demonstrasi. Yang kedua, tidak boleh membuat tindakan mengoyak, menconteh dan membakar spanduk gambar pihak lawan. Yang ketiga, tidak boleh mewujudkan situasi huru hara semasa pilihan raya. Ini yang kedua saya akan ceritakan apabila ketiga-tiga perkara ini telah dilanggar oleh calon-calon yang akhirnya menunjukkan ia tidak mampu melahirkan PRK. Akhirnya tidak ada pemimpin yang berintegriti. Datuk, Masalahnya dalam kes tersebut, adakah calon itu sendiri yang berarah ataupun penyokong ekstremis kepada calon tersebut? Datuk, tengok, ada sudah mula menghasilkan antara calon dan juga para pengikut. Kalau tak ada calon, datang mana pengikut? Maksudnya, kalau calon itu baik, ahli ulama orangnya, maka pengikutnya juga turut serta untuk tidak berprotes. Kenapa calon tidak mula untuk protes? Tapi bila calon mula untuk berprotes, maka ahli-ahli juga akan ikut sebab itu calon mereka. Lebih dari anda Datuk Ikhwan. Akhirnya Datuk, mekanisme cadangan kami kepada anda untuk menggantikan PRK ini apakah ia? Saya cadangkan kepada anda ini hanya cadangan. Mohon diterima oleh Sidang Dewan. Undian daripada fakulti 30% dan daripada pelajar 70%. 100% sebenarnya undian ini akan memberikan 5 orang calon daripada setiap fakulti. Dihantar pada
awal pelajar. Itu cadangan saya kepada anda yang pertama fasanya. Fasa yang kedua, 5 calon daripada setiap fakulti ini diambil ke satu camp, iaitu camp pengurusan organisasi. Di mana camp-camp ini untuk menapis lagi 2 orang calon yang akhirnya setiap fakulti sudah ada 2 calon daripada setiap fakulti mereka. Dan akhirnya 2 calon inilah pemimpin yang kita memimpin MPP ketika itu. Dan bagaimana itu melatih pemilihan integriti? Ketika proses pemilihan itu, ia ada proses analisis, proses penapisan dan proses pemerhatian. Dan siapa-siapa yang betul layak saja, 2 orang akan dihantar semula kepada fakulti. Ini calon anda untuk dijadikan sebagai pemimpin. Yang akhirnya, bagaimana ia boleh melahirkan pemimpin berintegriti? Kerana apa? Pertama, bukan semua orang yang boleh bertanding berbanding PRK ini. Dan PRK ini muka cantik sikit, rambut pacak sikit, boleh bertanding datuk sekalian. Tapi untuk 5 orang calon ini, hanya yang layak, yang diterima oleh mahasiswa, diterima oleh fakulti akan bertanding untuk melahirkan pemimpin yang integriti. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penapisan di dalam camp untuk membuktikan boleh buat kerja ataupun tidak. Maksudnya camp ini bukan sekadar rupa, bukan sekadar cakap, tapi kerja juga kita menilai sama ada boleh buat ataupun tidak, sama ada pemimpin itu baik ataupun tidak. Akhirnya tuan-tuan sekalian, saya dah nakkan kes mereka. Kes mereka ini di luar jangkaan, sangat di luar jangkaan. Kerana apa? Nak mengatakan PRK ini kesannya selepas PRK. Kerana apa? Hak kebebasan akademik itu boleh dituntut hanya ketika menjadi calon MPP, bukan calon-calon orang yang tuan-tuan sekalian. Dan akhirnya kami akan buktikan kepada anda segala masalah dalam Universiti Malaysia ini telah melanggar ketika PRK yang akhirnya PRK tidak melahirkan pemimpin integriti. Mohon integriti anda semua. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan dan Di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Panel Pembangkang, warga Dewan yang saya hormati sekalian. Saya terus analisis kes Ketua Pembangkang. Pertama sekali, Ketua Pembangkang menuntut hari ini, saya baru faham kes mereka, PRK ini hanyalah proses sepanjang PRK ini berlaku. Daripada penamaan, pencalonan dan sebagainya tidak tepat. Sebab pembukaan konsep perdebatan oleh Datuk Irhamuddin, kami akan menganalisis sepanjang proses dalam PRK ini berlaku dan bagaimana PRK ini memberi kuasa dan medium kepada mahasiswa yang sebelum ini tidak ada kuasa dan sudah ada kuasa mengangkat masalah mahasiswa untuk diselesaikan oleh badan-badan autoriti. Kedua, apabila mereka menyatakan hari ini bila keadaannya hadirin sekalian dan mereka menggambarkan hari ini, kita perlu tahu waktu bila ini adalah persoalan seperti 5W1H tidak boleh sekadar sebegitu rupa. Datuk Adik, anda perlu analisis mengapa kami katakan ia perlu berlaku sepanjang proses PRK dan selepas. Kerana untuk menilai seseorang pemimpin itu berintegriti ataupun tidak, kita perlu melihat tindakannya. Bagaimana dan hari ini yang paling bermasalah hadirin sekalian, apabila semudah-mudahnya menyatakan hadirin sekalian, apabila seseorang MPP itu ingin dipilih dengan mekanisme yang sedia ada, kita lihat kaca, mukanya cantik. Masalahnya berapa ramai MPP hari ini mukanya ada yang pecah hadirin sekalian. Tidak ada di dalam polisi HEP untuk memilih seseorang MPP. Dipersilakan anda hodoh. Oh, tidak boleh. Macam saya tidak menjadi MPP kan? Saya ini hodoh hadirin sekalian. Dan kes ini tidak boleh. Saya berasaskan persepsi tambahan. Mekanisme yang mereka cadangkan. Perkara inilah yang telah dilakukan. Pemilihan daripada fakulti, pemilihan daripada tambahan. Bagaimana kursus-kursus yang dijalankanlah wajib daripada Biro Tata Negara serta jabatan yang ada di bawah KPT. Bagaimana ini adalah mekanisme baru? Datuk Adik, silakan soalan yang paling kurang. Datuk, kalau ini mekanisme baru kami ini bukan seperti PRK, tidak ada yang ada kata-kata dan sebagainya, maka tidak ada masalah integriti. Masalahnya bila tak ada PRK lagi bermasalah. Bagaimana pro mahasiswa boleh dilantik? Bagaimana kalau diberi kuasa sepenuhnya kepada HEP, sudah pasti pemberontakan mahasiswa lebih banyak lagi. Dalam hujah ini, saya akan gambarkan bagaimana kuasa yang ada pada mahasiswa dengan diberikan oleh PRK ini dalam menuntut hak kebebasan akademik serta menuntut kebebasan untuk mahasiswa dan pelajar hadirin sekalian. Saya mulakan dengan kes yang pertama. Saya gambarkan hadirin sekalian daripada laporan pembentangan Majlis Perwakilan Pelajar Peringkat Kebangsaan bersama dengan Rundingan Meja Bulat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang menjelaskan tahun 2011 sahaja golongan pro aspirasi yang telah dilantik
dilantik adalah sebanyak 43% dan pro mahasiswa adalah sebanyak 57%. Hadirin sekalian, saya tunjukkan kebanyakan memorandum yang telah dibentangkan dalam laporan kertas kerja ini, hadirin sekalian, menggambarkan bagaimana tindakan mereka. Pertama sekali, kebanyakannya adalah untuk menuntut kebebasan akademik berkaitan dengan isu apabila ada staf dan pensyarah yang merupakan haluan kiri ini dibuang daripada universiti, hadirin sekalian. Dan saya tunjukkan bagaimana dalam laporan tersebut menggambarkan 2009 sahaja bagaimana 2 orang pensyarah telah pun dibuang daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia disebabkan mereka ini merupakan haluan kiri. Saya tunjukkan, hadirin sekalian, pertama sekali bagaimana isu pengguguran staf ini diangkat oleh golongan mahasiswa, hadirin sekalian, dalam isu yang terkini, terbaru dan terhangat, iaitu Dr. Aziz Bari. Saya minta maaf kepada hakim daripada UAE, hadirin sekalian, sebab kes ini berkaitan dengan bagaimana Dr. Aziz Bari ini mengeluarkan beberapa kenyataan bagaimana Sultan ini tidak boleh masuk campur dalam isu jabatan agama dan sebagainya, hadirin sekalian. Dan tindakan KPT mengarahkan bagaimana rektor UAE untuk bertindak menggugurkan Dr. Aziz Bari ini, hadirin sekalian. Saya gambarkan perkara ini, saya minta maaf kalau salah isunya, hadirin sekalian, sebab dalam kes ini sememangnya perkara yang paling jelas bagaimana mahasiswa cuba untuk bertindak supaya membebaskan akademik daripada pengaruh kerajaan, hadirin sekalian. Dengan gabungan pro mahasiswa UAE, UKM dan UM telah menghantar memorandum kepada KPT pada September 2011 berkaitan dengan menuntut agar Dr. Aziz Bari ini tidak digantung lagi, hadirin sekalian. Tambahan yang terbaru apabila Dr. Aziz cuba untuk mengundurkan diri daripada institusi pengajian Islam ini, hadirin sekalian, jawatan ataupun nama profesinya telah ditarik oleh UAE atas arahan KPT dan kini beliau berdiri sebagai Dr. Aziz Bari sahaja, hadirin sekalian. Dan tindakan ini bertentangan dengan undang-undang sebab tidak ada mana-mana mekanisme undang-undang yang membenarkan tindakan tersebut dilakukan. Saya tunjukkan, hadirin sekalian, bagaimana tindakan daripada mahasiswa ini serta memorandum dihantar, namun masih lagi tidak ada tindakan yang berubah, iaitu malam debat akhir PPN di waktu saya di sana, hadirin sekalian, ada demonstrasi yang dilakukan kerana ingin mengangkat isu ini, hadirin sekalian. Dan saya tunjukkan demonstrasi ini diwujudkan oleh pro mahasiswa UAE, UKM dan UM, hadirin sekalian. Bagaimana pemimpin-pemimpin ini nilai integriti yang ada untuk mengangkat supaya pihak berautoriti dan bidang KPT mengambil tindakan membebaskan institusi pengajian ini daripada pengaruh kerajaan, hadirin sekalian. Ini sahaja, hadirin sekalian. Yang kedua, saya gambarkan kepada anda dalam kes menuntut kebebasan mahasiswa, hadirin sekalian. Antara isu yang ada, hadirin sekalian, adalah berkaitan dengan kebajikan dalam universiti itu sendiri. Bagaimana sebanyak 198 MPP daripada USIP, UNIMED, UTIP, UTEN, UNS, UNIMAS, UNISA, UMP, UMK dan UMT, hadirin sekalian, yang menghantar 110 tuntutan yang telah diangkat kepada pihak pentadbiran universiti berkaitan dengan pemberian wang zakat, masalah kediaman, sistem jadual akademik yang terlalu padat, hadirin sekalian. Dan menurut Jabatan Hubungan Luar KPT, daripada 110 memorandum yang diangkat, 89 kes telah diselesaikan atas dasar MPP yang mengangkat masalah ini kepada badan otoriti untuk diselesaikan, hadirin sekalian. Apa yang cuba saya gambarkan kepada anda di dalam segenap penghujahan, pertama sekali saya menggambarkan bagaimana PRK ini dalam hujah yang pertama memberi kuasa kepada mahasiswa untuk bertindak. Kerana untuk kita menilai seseorang pemimpin itu sudah berintegriti ataupun tidak, kita perlu melihat setelah beliau diberi kuasa, setelah beliau bertindak dan mengamalkan kuasanya, mengangkat masalah mahasiswa, mengangkat masalah pentadbiran universiti untuk ditangani. Gambaran ini jelas berbanding dengan kes mereka hanya menceritakan tentang proses ketika PRK itu berlaku. Tambahan, kes mereka ini lebih menyayat hati apabila menceritakan secara mencapai mana-mana sahaja mahasiswa yang dikutip dan dimasukkan di dalam peratusan mereka. Ini tidak tepat. Saya mohon agar usul hari ini dipertimbangkan untuk diterima. Assalamualaikum. Kemudian saya sekian. Dewan Sulusunya menjemput Timbalan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Datuk Wan Zainuddin untuk ujian strategis di Kabinet Pembangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Memanjat syukur kehadrat Yang Maha Esa
Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kesayangan kita. Terima kasih Tuan Ibu Ketua, sahabat kerajaan perwakilan pembangkang. Seterusnya warga perwakilan yang dimuliakan sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya hulurkan buat anda semua. Tuan Ibu Ketua, usul gagasan yang amat berhormat Perdana Menteri Pilihan Raya Kampus melahirkan pemimpin yang berintegriti. Premis kami di perwakilan pembangkang mudah sahaja. Pilihan Raya Kampus tidak melahirkan pemimpin yang berintegriti. Terlebih dahulu Tuan Ibu Ketua, mohon kiranya untuk menjawab beberapa pertikaian asas yang telah ditimbulkan oleh perwakilan pihak kerajaan sebentar tadi oleh Abang Ikhwan sebentar tadi Tuan Ibu Ketua. Pertama, mereka katakan Tuan Ibu Ketua, kami tidak pernah menafikan kapasiti yang ada pada PRK itu sendiri Tuan Ibu Ketua. Telah kami tunjukkan kepada anda bahawa PRK ini setakat pada penamaan dan juga pencalonan semata-mata bermaksud Tuan Ibu Ketua, semua orang tanpa menilai kepimpinan dan integritinya, semua orang boleh masuk Tuan Ibu Ketua. Sebab itulah kami menilai kalau hanya PRK ini Tuan Ibu Ketua tidak mampu untuk melahirkan pemimpin yang berintegriti. Sebab itulah kapasiti dan mekanisme baru yang telah kami perkenalkan kepada anda adalah menapis, mencari pemimpin-pemimpin yang benar-benar berintegriti Tuan Ibu Ketua. Pun begitu, saya akan bercerita berkenaan tentang masalah-masalah yang berlaku ketika PRK dijalankan yang melanggar etika seorang pemimpin ataupun mahasiswa yang seharusnya berintegriti pada pemimpinnya Tuan Ibu Ketua. Dan apabila kita melihat kepada kes yang telah dilontarkan oleh Abang Ikhwan sebentar tadi, mudah saja mereka kata memberi kuasa kepada mahasiswa itu sendiri ketika PRK ini sendiri Tuan Ibu Ketua untuk menuntut kebebasan akademik. Saya persoalkan kepada anda, tuntutan akademik ini bukan berlaku semasa PRK, namun tuntutan akademik ini berlaku pada bila-bila masa sahaja. Contohnya Adam Andi Tuan Ibu Ketua bukan berlaku semasa PRK Tuan Ibu Ketua pertama, dan kedua Adam Andi ini sebenarnya bukan pun MPP Tuan Ibu Ketua pertama. Kedua, mereka tak mahu melihat kepada tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Tindakan-tindakan apa yang berintegriti? Yang pertama, mereka kata pemberontakan Tuan Ibu Ketua. Persoalan ini tidak pernah dijawab. Adakah pemberontakan ini adalah sesuatu berintegriti? Dan apabila kita melihat kepada asas pembinaan kes Datuk Ikhwan sebentar tadi, mereka hanya menceritakan berkenaan tentang memorandum menuntut kebebasan akademik Tuan Ibu Ketua. Terusnya beralih kepada kes Profesor Dr. Aziz Bahri Tuan Ibu Ketua. Dalam kes ini saya persoalkan kepada anda, siapakah pemimpin mahasiswa yang terlibat dalam kes ini? Tidak pernah dinyatakan. Dan adakah tugas mahasiswa sebenarnya adalah menjelaskan tentang tindakan terhadap Aziz Bahri ini tidak pun pernah diceritakan oleh mereka. Maka untuk menyambung perwakilan pihak pembangkang perjuangannya akan saya telusuri berkenaan tentang masalah-masalah yang berlaku ketika PRK ini dijalankan melanggar etika-etika pemimpin yang berintegriti. Sebelum masuk kepada hujan, dipersilakan Datuk Ilham. Baiklah Datuk Wan tadi ni, kalau anda hanya nak menilai pada proses PRK sahaja, macam nak anda kata itu adalah pemimpin? Yang berhormat ada perhubungan bahawa semasa berlakunya PRK itu ada orang yang berintegriti. Sebab itulah kami melihatkan kepada anda manifesto yang telah dibentangkan oleh mereka Tuan Ibu Ketua, dijelaskan semasa PRK itu berjalan Tuan Ibu Ketua. Hasilnya tindakan-tindakan mereka itulah perlu selari dengan manifesto. Namun apa yang mereka buktikan pada hari ini, seluruh tindakan yang telah mereka lakukan pada hari ini tidak pernah pun berkaitan tentang MPP ataupun manifesto yang pernah dikeluarkan oleh MPP pada tahun 2010 ataupun tahun sebelumnya Tuan Ibu Ketua. Perjuangan mereka pada hari ini mengambil satu contoh di luar jangkaan Tuan Ibu Ketua. Baiklah, apabila membicarakan berkenaan tentang masalah-masalah yang berlaku ketika PRK, ketika pelanggaran etika mahasiswa yang berintegriti, saya suka untuk bercerita berkenaan isu di Universiti Kebangsaan Malaysia Tuan Ibu Ketua. Ingatkah anda dengan isu Hilman Ilham dengan kuncu-kuncu yang dikenali sebagai 4 UKM4 Tuan Ibu Ketua? Hilman ini adalah calon prof mahasiswa, namun telah bertanding di sepanjang 3 tahun pengajarnya, namun tidak pernah menang Tuan Ibu Ketua. Namun apa yang berlaku ketika PRK? Beliau dengan kuncu-kuncunya telah pun membuat pemberontakan. Contohnya bakar bendera, demonstrasi dan sabotaj parti lawan. Inilah tindakan-tindakan ketika parti ataupun PRK ini dijalankan Tuan Ibu Ketua. Dan adakah ketika PRK ini pemimpin yang kita mahu lantik untuk menjadi pemimpin ataupun MPP? Tidak Tuan Ibu Ketua. Bermaksud mereka melanggar integriti pemimpin semasa PRK ini dijalankan. Kedua, berkenaan isu di Universiti Malaya Tuan Ibu Ketua. Apa yang berlaku ketika ini adalah kumpulan pro-mahasiswa bertindak kasar dengan menyerbu dan memecah masuk ke kompleks pendamai
berdamai siswa Universiti Malaya. Insiden ini berlaku disebabkan oleh 100 kumpulan pelajar demikian yang tidak dibenarkan berjumpa Profesor Datuk Dr. Wahana Yusof, iaitu Timbalan Chancellor UM, hal ehwal pelajar dan alumni Tuan Ibu Pertua. Namun, apa yang berlaku ketika PRK ini Tuan Ibu Pertua dan tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa di Universiti Malaya ini, mereka telah menjerit pergulatan mahasiswa berlaku, membalakan pihak HEPA dan telah mengakibatkan kepada huru hara berlangsungnya PRK ini Tuan Ibu Pertua. Bermaksud apa? Mereka telah melanggar etika dalam PRK itu sendiri. Dan apakah ini pemimpin yang kita ingini Tuan Ibu Pertua? Sudah tentu tidak. Mereka bertindak begini kerana ingin kelayakan memastikan nasib 7 calon mereka yang telah pun ditolak integritas, ditolak kelayakan. Dan tahukah anda kenapa 7 calon ini ditolak kelayakannya? Adalah disebabkan oleh gagal untuk hadir taklimat wajib pilihan raya Tuan Ibu Pertua. Ini adalah asas yang perlu untuk diikuti. Namun tidak diikuti kursus ini ataupun perjumpaan ini, maka adakah ini pemimpin yang berintegriti? Sebab inilah alasan yang teguh oleh HEPA UM ini Tuan Ibu Pertua untuk menolak calon dan kelayakan MPP yang ingin bertanding di Tuan Ibu Pertua. Dan akhir sekali, isu UPM, iaitu Universiti Putra Malaysia, yang berkenaan tentang peristiwa berdarah Tuan Ibu Pertua. Disebabkan apa? Kemenangan calon pro-mahasiswa yang telah dibatalkan oleh HEP Tuan Ibu Pertua. Bantahan yang telah dilakukan oleh bertindak licin dan juga ganas sehingga memecahkan pintu kaca yang telah pecah Tuan Ibu Pertua. Dan ini telah melaksanakan kepada tuduhan mengatakan HEPA tidak telus dan berlakunya fitnah Tuan Ibu Pertua. Sedangkan pro ini memang Tuan Ibu Pertua dalam kesnya tidak boleh menang dalam pilihan raya MPP ini. Dan peristiwa berlaku apabila demonstrasi yang telah pun berlaku di pihak HEPA Tuan Ibu Pertua, dan hasilnya kegawatan telah pun berlaku apabila pihak keselamatan telah pun bertemu dengan mahasiswa dan isunya adalah pendarahan berlaku Tuan Ibu Pertua. Akhir kalam, saya telah tunjukkan keadaan semasa PRK itu berlaku. Apakah etika yang perlu untuk diikuti oleh calon-calon ini? Namun mereka tidak ikuti. Hasilnya mengakibatkan kepada masalah yang tidak etika MPP itu sendiri. Bermaksud kita tidak mampu untuk melahirkan pemimpin yang berintegriti. Dengan usul pilihan raya kampus melahirkan pemimpin berintegriti, mohon terus menolak usul. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam integriti. Hadirin sekalian, kita lihat usul hari ini, melahirkan. Apabila kita berbicara melahirkan, adakah kita perlu berhujah dari sudut kita sedang mengandung? Bukan. Melahirkan kita sebagai proses dilahirkan bayi tersebut. Sebab itu perhujahan Datuk Wan Zainuddin semuanya bercerita tentang 7 pencalonan ditolak. Kalau 7 pencalonan ditolak itu bermaksud 7 pencalonan tidak sesuai dan tidak berintegriti untuk diangkat sebagai MPP. Di dalam analogi saya, 7 pencalonan tersebut ada 7 kandungan yang gugur. Tak boleh lagi untuk dibincangkan bahawasanya MPP melahirkan pemimpin yang berintegriti banyak berdoa. Seterusnya, pendirian di meja pembangkang cukup mudah. Mereka tunjukkan kepada kita apabila etika dan juga prinsip yang ada dalam PRK ini dilanggar oleh mahasiswa. Kata mereka untuk tunjuk kelemahan. Tetapi tunjuk apabila dilanggar. Adakah bila dilanggar itu merupakan satu kelemahan? Analoginya mudah. Hari ini akta jenayah, akta hasutan, semuanya ada jenayah lagi. Adakah akta tersebut merupakan satu bentuk kelemahan dan perlu dihapuskan Tuan Yang Pertua? Bermaksud hari ini pendirian di meja pembangkang telah pun salah Tuan Yang Pertua. Dan kata Datuk Adib, mereka hari ini semuanya menilai dari sudut penyokong, bukan lagi pemimpin. Sebab itu hari ini pemimpin mahasiswa yang kami nak ukur adalah ketua kepada mahasiswa. Adakah nak menilai seorang ketua mahasiswa ini perlu menilai kepada penyokong-penyokongnya? Nak bagi mereka menang ataupun tidak, nilai kepada penyokong-penyokongnya pula Pertua. Bermaksud pendirian pembawaan mereka tidak berlawan kes dengan kami Tuan Yang Pertua. Seterusnya hari ini, beginilah keadaan pembangkang.
apabila mereka menimbulkan pertikaian yang kononnya grand banget Tuan Yang di-Pertua, tetapi penghujahannya mempunyai masalah. Katanya pada hari ini, adakah hari ini nak bercerita tentang pilihan kampus sebelum ataupun selepas? Kami dah jawab nak berbincang tentang proses pilihan kampus itu sehingga selepas. Sebab itulah nilai integriti seorang pemimpin yang perlu dinilai Tuan Yang di-Pertua. Tetapi sedang ataupun tidak, di meja pembangkang sendiri semuanya bercerita tentang sebelum PRK tersebut dilaksanakan pencalonan, bagaimana fakulti memberi nama dan sebagainya. Mereka sendiri tidak menceritakan tentang keadaan proses PRK, tapi sebelum PRK tersebut dijalankan Tuan Yang di-Pertua. Silakan. Datuk, dua soalan. Pertama, analogi mengandung anda itu. Kalau tak mengandung itu anak darah HIV, dan keluarkan HIV, mesti ada HIV juga yang pertama. Oleh itu proses juga boleh diceritakan. Yang kedua, pada hari ini, semua kes anda itu demonstrasi, pemberontakan. Kalau kalau tak tahu, ada tekong. Masalah di syarikat Tuan Yang-Pertua bukan satu bentuk pewarisan. Ada satu kes pada seorang yang ibunya seorang HIV dan anak yang normal. Itu masalah HIV, bukan satu bentuk pewarisan. Dan yang kedua, anda berbincang hari ini seolah-olah anda katakan nilai integriti seseorang perlu dinilai kepada penyokongnya dan betul. Itu yang saya sangka di meja anda Tuan Yang-Pertua. Dan seterusnya hari ini Tuan Yang Di-Pertua, penghujahan Datuk Adik. Saya mulakan dengan kelemahan mekanisme. Mereka hari ini seolah-olah tidak pernah tahu apa itu pilihan raya kampus. Sehingga kan mereka cadangkan kepada kita perlu membuat undian di setiap fakulti pelajar memberi 5 nama. Untuk pengetahuan anda, setiap universiti telah pun diberi pencalonan oleh dekan, pengarah dan juga pengetua setiap kolej kediaman. Dan ketiga-tiga ini telah pun merujuk kepada pencalonan yang mereka rujuk sebentar tadi dan pertua. Perkara yang kedua, kata mereka hari ini kita perlukan kepada kem-kem motivasi dan sebagainya. Macamlah MPP sebelum ini tidak ada kem motivasi dan pertua. Perkara yang ketiga, penghujahan mereka juga statistik masalah moral dalam karangan mahasiswa. Sebab itu hari ini penganalisis saja dilakukan, oleh pembangkang, semuanya melihat kepada keseluruhan mahasiswa, sedangkan perlu menilai kepada pemimpin mahasiswa tersebut. Anda ingat, kaedahnya mudah. Pointer 1 boleh jadi MPP. Tidak, Tuan Yang Di-Pertua. Bermaksud kalau ada masalah moral, itu bukanlah MPP yang berintegriti yang dilahirkan oleh PRK. Sebab itu, secara tidak langsung pembidasan saya ini membidas segala hujah Datuk Wan Zainuddin. Kata beliau, 7 orang mahasiswa ditolak pencalonan, 5 orang mahasiswa ditolak pencalonan. Maknanya apa? Makna hari ini proses PRK itu sendiri menunjukkan pemilihan pemimpin menjadi dasar kepada setiap pemilihan MPP tersebut. Tuan Di-Pertua, isu tentang UPM, saya kira perkara ini semua sedia maklum. Apabila isunya bukannya kalah sehingga mereka membuat rusuhan, isunya apabila mereka mempertikaikan bagaimana ketulusan dalam pengiraan undi sehingga menafikan kemenangan mereka ini. Sebab itulah berlakunya penentangan supaya menuntut Hal Ehwal Pelajar UPM melakukan kiraan semula kepada pengundian tersebut. Tuan Yang Di-Pertua, celahan kedua. Yang berhormat, tentang isu Dr. Aziz Bahri, siapa punya manifesto sebelum proses berlakunya pemilihan MPP? Begini Tuan Di-Pertua, inilah kami tunjukkan apabila ada pemimpin mahasiswa yang berintegriti, apabila nilai akademik direndah-rendahkan, pemimpin mahasiswa inilah yang pergi untuk menuntut saya mengangkat 9 nilai akademik tersebut. Sebab itu hari kami tunjukkan kepada anda, bukan mahasiswa biasa yang pergi untuk berdemo di UAE tersebut, tetapi gabungan pemimpin daripada UAE dan UM untuk menuntut semula pemberian profesor kepada Dr. Aziz Bahri tersebut. Tuan Yang Di-Pertua, bermaksud hari ini perbezaan kes di meja kerajaan dan juga pembangkang, pemahaman kepada pemimpin mahasiswa, mereka sekadar menilai mahasiswa semata-mata. Penaifan kepada PRK, pilihan raya kampus, kami menilai daripada sudut proses dan juga selepas. Mereka menilai katanya sebelum berlaku PRK. Tuan Yang Di-Pertua, justru pembawaan kes di meja pembangkang sebenarnya tidak melawan kes dengan meja kerajaan. Mekanisme yang mereka bawakan hari ini pun Tuan Di-Pertua sebenarnya telah pun termaktub dan dilakukan dalam PRK sebelum ini. Bagaimana mereka nak pisahkan cadangan baru mereka itu dengan cadangan PRK yang lama ini? Dan bagaimana mereka nak katakan PRK lama ini kita kutip saja mahasiswa mana-mana saja yang kononnya cantik, yang kononnya segak untuk jadikan MPP, sedangkan itu bukanlah asas kepada pemilihan pemimpin MPP. Tuan Yang Di-Pertua,
bertuah. Kesalahan dan tidak faham di meja pembangkang seolah-olah mereka tidak pernah tahu apa itu pilihan raya kampus, apa itu penamaan calon dan siapakah calon yang layak. Kesilapan ini perlu untuk kita tolak demi integriti anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Sesuai mempersilakan pembangkang pertama di kali pembangkang Yang Berhormat Datuk Arifah Adida untuk menyampaikan penjelasan pembangkang. Dipersilakan. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terima kasih Datuk Yang Ketua Dewan, rakan-rakan perwakilan pembangkang, perwakilan pencadang yang cukup saya hormati. Seterusnya hadirin dan hadirat sekalian, Tuan Yang di-Pertua Dewan, selaku sayap kiri perjuangan pembangkang, saya mohon perhatian anda semua untuk kita menganalisa kembali ucap tama ketiga-tiga mereka warga Dewan. Hari ini kami lebih menjawab tuntutan usul apabila kami katakan kepada anda pilihan dari kampus tidak melahirkan pemimpin berintegriti. Fasa pertama, kami kaji kenapa ia tidak melahirkan pemimpin berintegriti. Ada masalah semasa pilihan raya, ada masalah telah ditunjukkan oleh Datuk Wan Zainuddin. Yang kedua, kalau bukan pilihan raya kampus yang melahirkan pemimpin berintegriti, apa? Kami tunjukkan kepada anda mekanisme cadangan. Bagaimanakah 5 orang mahasiswa akan dicadangkan setiap unit dalam setiap fakulti dan 3 orang akan dihantar ke camp dan 2 orang akan dipilih. Dan soalan Datuk Iwan, hari ini tak boleh dah, tak adalah hak untuk pro mahasiswa dan juga pro aspirasi. Saya kata ada 5 orang ini ada kedua-dua golongan ini warga Dewan. Dan untuk matan anda, 5 calon ini sebelum dihantar ke fakulti ia dicalonkan oleh mahasiswa sendiri. Isu ini tidak boleh ditimbulkan oleh anda Datuk. Dan hari ini kami katakan kepada anda bagaimanakah ada masalah-masalah ketika pilihan raya. Sebab itulah tugas Perdana Menteri tidak pernah menunjukkan kepada kita apakah etika pilihan raya perlu dipatuhi. Maksudnya apa? Kalaulah kami lampirkan kepada anda ada etika-etika pilihan raya dan etika-etika itu tidak patut dipatuhi. Maksudnya apa? Ia tidak melahirkan pemimpin berintegriti warga Dewan sekalian. Pertama, apakah etikanya? Tidak boleh berkumpul berbentuk demonstrasi. Yang kedua, tidak boleh membuat tindakan mengoyak, mencontek dan membangkar sepanduk pihak calon. Yang ketiga, tidak boleh mewujudkan situasi huru-hara semasa pilihan raya. Perkara inilah yang tidak pernah dianalisis oleh perwakilan kerajaan warga Dewan. Dan maksud integriti mereka mudah saja. Pertama, asal ada saja usaha menuntut, maka itulah integriti. Asal ada saja usaha untuk menuntut tentang pelajaran, maka itulah integriti. Hujah anda ini yang paling teruk saya jumpa sepanjang sesi perdebatan. Baiklah warga Dewan sekalian. Dan hari ini saya terkejut. Mereka hari ini mencadangkan kepada kita bahawa bagaimanakah untuk menilai tentang pilihan raya. Ada proses pilihan raya. Pertama adalah proses penamaan. Kedua adalah proses pengundian. Dan yang ketiga adalah proses pengumuman. Pernah atau tidak anda mendengar? Dalam tiga ciri proses ini diaplikasikan dalam kes anda Datuk. Tidak pernah ada saya kira. Dan mari kita lihat bagaimanakah tuntutan ataupun perkara yang telah ditunjukkan oleh Datuk Ilham yang paling bermasalah ini warga Dewan. Bagaimana beliau kata pada hari ini, asal ada saja tuntutan oleh mahasiswa oleh MPP ini, maka itulah keadaan yang kita kata pemimpin yang berintegriti warga Dewan. Apa yang kita perlu kaji? Ya, saya tidak nafikan. Memang hari ini kalaulah calon ataupun MPP membuat tuntutan, itu adalah satu tuntutan dan itu adalah perkara yang wajar sebagai kita seorang pelajar. Namun, kes mereka ini tidak mengkaji sampai habis. Mereka perlu mengkaji bagaimanakah tuntutan suara ini, mekanisme yang digunakan. Sebab itulah kami tampilkan kepada anda isu demonstrasi, isu-isu perkara yang melanggar etika tergantung. Dan mari kita lihat bagaimanakah perjuangan di UPM katanya dimenangi oleh pro mahasiswa kemudian dinafikan oleh pihak universiti. Saya kira pada hari ini memang benar perkara ini boleh kita suarakan kepada pihak pentadbiran. Namun tahukah anda di UPM ini apakah mekanisme yang digunakan oleh pelajar mereka? Mereka buat demonstrasi. Saya soalkan kepada anda, adakah demonstrasi yang buat huru hari ini perkara yang melahirkan integriti pemimpin? Saya dan yang kedua, bagaimanakah soalan Datuk Iwan ini kepada Datuk Adik katanya pada hari ini bagaimanakah dekat UKM membuat pemberontakan untuk menuntut hak pelajar. Saya kira bila berbicara tentang pemberontakan ini sudah perkara negatif dan kita lihat di UKM ini apakah mekanisme yang digunakan oleh mereka, bagaimanakah mereka buat demonstrasi ke pejabat hebat UKM warga Dewan. Ini adalah perkara yang tidak berintegriti yang tidak pernah dianalisis oleh
anda. Sebelum memindah seterusnya, silakan. Sekarang ni hujan Datuk Mahathir menceritakan tentang sistem yang ketat. Calon yang ditolak sebelum dapat menjadi pemimpin. Sistem yang ketat ini menggambarkan PRP ini mereka pemimpin berintegriti lah. Apabila semua calon tidak berintegriti ini bukan daripada bertanding. Dalam proses pilihan raya ini ada peraturan-peraturan, ada sistem yang ketat. Namun bagaimanakah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa ini? Inilah perkara yang kita kaji. Ini pun tidak dipahami oleh perwakilan kerajaan. Baiklah warga Dewan, pemindah saya seterusnya kata Datuk Irham, sistem terdedah dengan penyelewenggan undi dan katanya pada hari ini bagaimanakah naik pengurusi NPP Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu Syaril Ahmad telah pun membuat suara dengan menuntut pilihan raya bersih warga Dewan. Ya, tidak nafikan ini adalah hak pelajar mahasiswa UKM. Namun apakah mekanisme yang digunakan oleh Syaril Ahmad ini warga Dewan? Beliau telah buat bantahan dengan mengangkat sepanduk bahawa hari ini mereka ingin bebas dan ingin menentang tentang keputusan HEPA warga Dewan. Saya kira ini adalah perkara yang baik. Namun bagaimana mekanisme ini perlu ditukar oleh mereka dan perlu dinilai kembali oleh mahasiswa UKM ini warga Dewan. Dan mari kita lihat pengujahan kuasa besar itu warga Dewan. Katanya pada hari ini pilihan raya kampus dijadikan sebagai medium untuk mengangkat masalah mahasiswa. Maka inilah akan melahirkan pemimpin berintegriti warga Dewan. Kalau kita sudah menjadi calon, kalaulah sudah kita dicalonkan oleh HEPA ataupun dan sebagainya, memang itulah tugas kita. Kita akan bentangkan kepada pelajar-pelajar apakah manifesto-manifestonya. Ini boleh-boleh mereka kata ada saja asal ada saja bentangan manifesto, maka itulah integriti mudahnya kes anda Datuk. Dan akhir sekali, Datuk Ikhwan tidak memahami apakah mekanisme yang kami cadangkan kepada anda. Katanya hari ini mekanisme yang dicadangkan oleh Datuk Adi ini untuk menggantikan pilihan raya tidak bertepatan. Sebab apa? Tidak akan ada pro mahasiswa dan juga pro aspirasi warga Dewan. Ada. Bagaimanakah 5 calon ini akan diwakili oleh dua-dua golongan yang dicalonkan oleh mahasiswa warga Dewan sekalian. Dan yang paling kelakar adalah isu DUIA, isu Aziz Bahri. Katanya 43% pro mahasiswa, 57% pro aspirasi menuntut kebebasan akademik. Soalan saya yang pertama, dalam ramai-ramai peratusan ini berapa orang MVP? Itu soalan yang pertama saya. Soalan saya yang kedua, tahukah anda ketika mereka menghantar memorandum, ketika mereka buat pemberontakan kepada Aziz Bahri ini, mereka telah menggunakan mekanisme yang salah. Dan untuk pembuatan anda, malam di PPM dekat UIA itu berapa orang pelajar UIA tertangkap warga Dewan? Maka saya soal kepada anda, adakah ini sifat integriti yang ingin kita sebut kepada warga Dewan sekalian? Selesai 12 pembidasan kepada perwakilan kerajaan. Akhir kata, saya mohon kepercayaan anda semua. Kita perlu menilai kembali adakah melalui pilihan raya ini mampu melahirkan pelajar, mampu melahirkan pemimpin yang berintegriti ataupun tidak. Kami katakan tidak. Kami kaji bagaimana proses pilihan raya itu. Ada masalah-masalah yang berlaku. Etika dilanggar oleh pemimpin sendiri. Apatah lagi penyokong. Dan soal mereka, apakah kaitan antara penyokong dengan pemimpin? Satu saja jawapan saya. Kalau tak ada pemimpin, adakah hari ini ada penyokong? Maksudnya apa? Penyokong itu akan menurut apa saja perintah pemimpin ataupun menurut tindak tanduk pemimpin. Akhir kata warga Dewan, anda perlu percaya pada perjuangan perwakilan pembangkang. Kami berjaya menjawab tuntutan usul. Kita berbicara tentang masalah. Apakah masalah yang dihadapi dalam pilihan raya kampus yang kami cadangkan kepada anda? Dengan usul pilihan raya kampus melahirkan pemimpin berintegriti. Saya mohon himah kosong juri dan saya mohon usul ini diterima Dewan. Assalamualaikum. Silakan mana-mana wakil dari Kementerian Pembangkang untuk memudahkan Datuk sekalian, pertama sekali saya ingin sangat membidas analogi dan tulisan. Analogi mengandung. Beliau kata pada hari ini, proses melahirkan itu tak cerita pada hari ini selepas dilahirkan anak. Tidak perlu kita kena proses mengandung. Pertama, mereka juga cerita tentang proses ketika pilihan raya. Mengandung mereka cerita yang pertama. Yang kedua pada hari ini, ketika wanita itu mengandung, kalau anak tak dijaga dengan baik, buat salah sini huru hara dekat anak dia, tak anak pula huru hara. Itu yang kami cerita kepada ada mekanisme yang dilakukan bertentangan dengan apa etika mahasiswa itu, mesti pemimpin itu juga huru hara integritinya dan kelas sekalian. Itu kaitannya mengandung mereka dan kelas sekalian sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua pada hari ini, kes kerajaan
cukup mudah. Mereka pada hari ini yang pertama, kita tuntut hak lepas kita kalah. Nak tuntut hak, itu integriti yang pertama. Yang kedua, kita tuntut hak kebebasan akademik. Tak ada kaitan dengan mahasiswa pun akademik. Itu integriti mereka kata. Tetapi akhirnya, apabila semua tuntutan ini dilakukan hanya dengan demonstrasi, pemberontakan, contoh, akhirnya, apa maksudnya itu Datuk sekalian? Itu pemimpin integriti. Itu pemimpin yang tidak ada jati diri, Datuk. Yang ketiga pada hari ini, mereka ingin ceritakan satu perkara saja sebenarnya. Mereka ceritakan selepas jadi mahasiswa, selepas dicalonkan jadi MPP, akhirnya mereka boleh buat apa sebab ada kuasa. Itu mereka ceritakan. Dan apa yang tuan-tuan sekalian, yang sepatutnya diceritakan dalam Dewan pada hari ini, ketika PHRN Campus itu, apakah kapasiti PHRN Campus yang ada pada hari ini untuk melahirkan pemimpin yang berintegriti? Itu sahaja tuan-tuan sekalian, kapasiti PHRN Campus yang pertama. Yang kedua, apa yang ada dalam PRK itu sendiri, adanya mekanisme kawalan, adanya undang-undang yang ada untuk menyekat, menendang dan semuanya, akhirnya boleh melahirkan PRK. Itu kes mereka sebenarnya. Tapi mereka ceritakan selepas PRK apa jadi. Cukup mudah kes mereka. Pembangkang hadir untuk melawan kes dengan baik. Kami tunjukkan kepada anda semua, PRK ini sebenarnya tidak melahirkan pemimpin berintegriti. Kerana apa? Pertama, kapasiti PRK ini ada sekadar melantik dan mencalonkan dan menjadi pemimpin. Mana fasanya yang melantik integritinya? Tidak ada, tuan-tuan sekalian. Sebaliknya, fasa yang tidak melatih integriti ini banyak. Kami tunjukkan kepada anda, ketika pengundian, ketika penerimaan calon, pengikut-pengikut berkumpul, yang akhirnya di mana ada pemberontakan, di mana ada demonstrasi, bakar bendera, pijak-pijak poster, itu adakah integriti yang kita mahukan? Itu saya katakan kepada anda, PRK tidak melahirkan integriti mahasiswa sebagai pemimpin yang pertama. Yang kedua, kami tunjukkan kepada anda mekanisme. Boleh diketahui mekanisme kami berdua. Lain, Datuk sekalian, mekanisme ini berbeza bagaimana apabila kita melantik 5 orang dan ditapis sebelum jadi calon, ditapis dulu. Jadi pemimpin pun ditapis lagi. Itu saya katakan kepada anda, penapisan yang begitu rigid untuk kita katakan menjadi pemimpin integriti. Yang akhirnya berbeza pada mereka, kem-kem ini dijalankan sebelum PRK. Tapi kem-kem mereka, BTN dan sebagainya itu dijalankan ketika menjadi pemimpin, ketika jadi MPP. Itu beza dengan kami berdua. Astagfirullahaladzim. Dari tadi. Baiklah, akhirnya saya kepada anda, saya tunjukkan kepada anda perbezaan mudah. Pertama, UC pada hari ini tidak pernah menafikan usul. Tunjukkan pada hari ini PRK itu melahirkan ataupun tidak. Hanya menunjukkan pada hari ini jadi MPP, apa kita boleh buat. Itu saja guys mereka. Ada jadi MPP, kita tuntut hak itu, boleh tuntut hak ini. Akhirnya tidak pernah tuntutan usul diterima. Dan pembangkang pula melawan mereka habis-habisan. Kami cuba tunjukkan kepada mereka sebenarnya PRK ini ada pelbagai masalah. Apa masalahnya? Etika dilanggar. Apa masalahnya? Demonstrasi akan berleluasa. Apa masalahnya pada hari ini? Sehingga ketika mahasiswa pada hari ini semuanya tidak menjadi berintegriti akibat terlalu semangat asabiahnya tinggi, Datuk sekalian. Kerana apa? Sekali pemimpin kita dipijak jatuh, kita bangkit ramai-ramai sebab pemimpin kita terus bangkit. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Dan kita menewakil dari kami sekalian tidak wajar untuk melakukan kalimat Allah Maha Besar andai dalam ucapan kita melakukan penipuan dan penindasan. Saya analisis kes mereka terlebih dahulu. Apabila kita berbicara tentang pilihan raya kampus, kami menggambarkan pilihan raya kampus ini kepada proses dan selepas ia memberi kuasa kepada mahasiswa untuk menjadi pemimpin. Kerana benar, kata Dato' Adik, bagaimana kita ingin menilai integriti seseorang pemimpin andai beliau ini tidak bertindak. Sebab itu kami melahirkan dan melihat kepada keadaan selepas mereka ini diberi kuasa, hadirin sekalian. Sebab itu dalam analogi melahirkan ini, hadirin sekalian, dalam analogi Dato' Adik katanya, kalau dalam kandungan kita sudah mengetahui anak tersebut adalah anak HIV, sudah pasti lahir-lahir HIV. Pasal dalam kes anda, calon-calon yang mempunyai HIV semua digugurkan. Jadi macam mana anda boleh menggambarkan pemimpin ini adalah pemimpin yang tidak berintegriti? Sistem yang anda gambarkan daripada sistem pencalonan, sistem menggugurkan calon-calon, contohnya 4 UKM yang melakukan perkara tidak berintegriti, juga tidak dibenarkan untuk bertanding.
berbalik. Jadi bagaimana anda ingin mengukur mereka yang belum menjadi pemimpin dan tidak akan menjadi pemimpin menurut sistem anda ini boleh dikatakan sebagai pemimpin yang berintegriti hadirin sekalian. Sebab itu kami jelas dalam berbicara tentang pemimpin yang berintegriti, kami melihat pemimpin yang sudah diberi kuasa hadirin sekalian. Sebab itu hujah kami apabila manifesto daripada Pro-M, daripada UKM, UIA berkaitan dengan bukan Dr. Aziz Bahari, tapi Dr. Aziz Bahari hadirin sekalian. Sebab itu kes mereka hari ini apabila penyokong melakukan kesalahan, pemimpin juga perlu untuk bersalah. Hari ini kalaulah ada umat Islam yang minum arak, kita salahkan Nabi Muhammad. Astagfirullahalazim. Kalau itu pembawaan mereka menyalahkan ketua disebabkan penyokong, anda cuba salahkan Nabi Muhammad sebabnya pengikut-pengikutnya hari ini melakukan zina, melakukan halwat dosa, menyokong dan sebagainya. Tidak boleh. Maka kami gambarkan dengan lebih tepat untuk menilai kepribadian seorang pemimpin setelah beliau ini dilantik sebagai pemimpin. Selepas Rasul dilantik menjadi Rasul dan memberikan dakwah hadirin sekalian. Sebab itu gambaran kami apabila menuntut kebebasan kerana Al-Qu ini mendekat dan mengongkong mahasiswa, kami gambarkan tindakan untuk mereka membebaskan mahasiswa ini daripada terbelenggu dengan kerajaan, daripada terbelenggu dengan kuasa-kuasa yang ada. Datuk Irhamuddin juga berbicara berkaitan dengan isu berkaitan dengan politik yang bersih hadirin sekalian. Kerana kami bukan menggambarkan sebelum PRK. Mereka ini menggambar sebelum PRK lagi. Jadi, bagaimana dalam keadaan sebelum dilahirkan, kita tidak tahu, dah kita tak tahu anak ni laki ke perempuan. Kita tidak tahu dia akan jadi sebesar ini ataupun sekecil ini, ataupun beliau ini akan berakhlak mulia ataupun tidak. Sebab itu, kita perlu menilai ketika proses ini dikeluarkan. Setelah anak itu menjadi pemimpin dan sudah didewasakan, bagaimana beliau ini boleh menjaga akhlak mulia sebagai seorang pemimpin dan khalifah di muka bumi. Saya minta maaf, pembawaan saya perlu berasaskan Islam kerana melawan kes pembunuhan yang berasaskan Islam juga hadirin sekalian. Dan pembunuhan timbang tara hari ini, mereka sebenarnya bercerita secara bercempera. Mereka tidak pun melihat kepada MPP yang diberi kuasa. Mereka melihat kepada 4 UKM yang belum lagi menjadi MPP dan pemimpin hadirin sekalian. Mereka tidak pernah menilai selepas PRK ini habis dan diberikan kuasa dan mandat kepada individu untuk menjadi seorang pemimpin, mereka menilai keadaan sebelum dan mekanisme mereka. Seperti yang saya katakan, memang dalam kaedah tata tertib pelajar untuk melantik MPP perlu dikursuskan, perlu menerusi pelantikan dekan, fakulti dan sebagainya. Jadi apakah beza mekanisme ini dengan mekanisme yang ada sekarang hadirin sekalian? Dan akhir sekali, saya ingatkan bunga di sana ibarat izah dalam ombak rindu. Namun sayangnya, mulutnya terlalu tajam dan kasar bagaikan ombak tsunami. Yang membawa kes mereka roboh dan runtuh kerana tidak menjawab kes di meja kerajaan. Saya mohon agar saya akan dipertemukan yang lebih cantik dan mulia daripada saya.